Baik, akhir sekali kita nak kongsikan tentang satu misi kemanusiaan yang dijalankan oleh NGO Malaysia yang lain tak bukan adalah Humanitarian Care Malaysia ataupun nama pendeknya MyCare. Kalau sebelum ni mungkin ada di kalangan anda yang mungkin sentiasa memberikan sumbangan kepada MyCare tapi tak pernah ambil tahu apa projek-projek yang dijalankan oleh MyCare khususnya di negara-negara bergolak seperti Palestin, Gaza dan sebagainya kan. Dan setakat ini dah banyak juga yang terkumpul hasil sumbangannya daripada anda semua. Terima kasih 85 juta. 85 juta. Alhamdulillah. Jadi duit-duit ini akan digunakan untuk projek-projek yang akan dilakukan di sana. Jadi kita sangat berbangga hari ini bersama dengan tetamu kita untuk berkongsi bersama dengan ahli lembaga pemegang amanah MyCare itu Profesor Dr. Muhammad Zain Kandar. Selamat datang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TV Hijrah. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan anda juga, MyCare sekarang sedang menjalankan misi flotilla yang sekarang berada di Spain kabarnya yang singgah ke beberapa negara untuk memberikan kesedaran kemanusiaan kepada masyarakat antarabangsa. Dan misinya adalah untuk sampai ke Gaza. Jadi mudah-mudahan misi mereka untuk sampai ke Gaza insya-Allah terlaksana. InsyaAllah. Mudah-mudahan pada Julai nanti. Okey. Baik, kita nak cerita tentang sumbangan-sumbangan atau projek-projek yang ada. Jadi boleh Doktor kongsikan kepada kita semua apa projek yang telah ataupun sedang dilaksanakan di Gaza sekarang insya-Allah. Banyak Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz, Nat, dan juga penonton di rumah atau di mana saja yang dapat mengikuti siaran ini. Alhamdulillah, Humanitarian Care Malaysia telah sekian lama. Sebenarnya bermula pada 2010 kita telah bersama-sama dengan masyarakat antarabangsa bersama-sama untuk membantu Gaza. Kenapa Gaza dan juga Palestin ini? Kita tahu bahawa sejarahnya panjang. 1948 lagi mereka telah dirampas tanah mereka menjadi buangan dan sebagainya. Dan mereka ditekan dan tiada siapa mengetahui apa yang berlaku di Gaza kan. Pemberita-pemberita pun sukar untuk mendapat berita di Gaza. Sehinggalah 1987 di mana peristiwa intifada yang pertama berlaku di Gaza. Lantas media antarabangsa mengetahui apa sebenarnya yang berlaku di Gaza. Namun tekanan dan juga ancaman Israel terhadap rakyat Palestin ini berterusan. Sehinggalah 2008 satu serangan yang hebat yang sehingga mengorbankan lebih 1.500 nyawa di Gaza. Jadi Gaza memang tertekan dan sehingga ke hari ini, mulai 2007 Gaza dikepung dan sekarang sudah lebih 11 tahun. Jadi keadaan di Gaza ini sangat sukar dan sebenarnya NGO antarabangsa mengambil masa yang panjang untuk dapat sampai ke Gaza. Kita pernah dengar flotilla Mawi Mamara 2010 bulan Mei yang akhirnya ditahan dan juga mengorbankan 10 nyawa di kalangan sukarelawan Turki. Yang mana di dalam flotilla itu disertai oleh lebih kurang 12 rakyat Malaysia juga, termasuklah daripada MyCare. Kita tidak berhenti setakat itu. September, Oktober, satu lagi flotilla, satu lagi misi jalan darat. Ketika itu saya menyertainya, lebih kurang 14 rakyat Malaysia ke sana. Dan sebenarnya alhamdulillah akhirnya sampai juga pada Oktober. 22 bulan Oktober 2010 dan di situlah kami mengetahui apa sebenarnya yang berlaku di Gaza. Kami mula dalam masa yang singkat, lebih kurang 3 hari kami dibenarkan di dalam Gaza itu, kami sempat mengambil maklumat dan mengetahui apa sebenarnya berlaku di Gaza dan di situlah bermulanya sebenarnya apa yang kita sebut sebagai projek-projek bantuan rakyat Malaysia ke Gaza. Sebab daripada situlah kami mengetahui siapakah NGO, maklumat mereka, kami terus dapat hubungi melalui Facebook, melalui telefon dan sebagainya. Jadi itulah keadaan di Gaza yang mana memang mereka sangat-sangat memerlukan bantuan. Dari aspek kecemasan maupun dari aspek pembangunan. Dari aspek pendidikan, dari aspek perubatan, makanan, shelter, sosioekonomi dan sebagainya. Itulah keadaan di Gaza. Sebab itulah bukan sahaja MyCare tetapi NGO-NGO di Malaysia banyak yang menyumbang dan juga memberi fokus kepada bantuan di Gaza. Dan setakat ini alhamdulillah MyCare sendiri kalau dari segi keseluruhan kutipan kita dan disbursement kepada mereka yang memerlukan di Gaza dan juga luar Gaza sudah mencecah 110 juta. Untuk Gaza saja dah 85 juta untuk pelbagai projek dan program. Gaza saja. Itu belum termasuk negara-negara bergolak yang lain. Negara lain sudah mencecah 110 juta. Semenjak 2010 sehingga
akhir bulan tahun lepas. Ya, itu dia hasil sumbangan daripada rakyat Malaysia ya. Itu semua daripada Malaysia dan kita mengucapkan terima kasihlah kepada rakyat Malaysia yang terus menyumbang dan juga media-media yang sama-sama berkempen untuk memberi kesedaran dan akhirnya ramai yang menyumbang untuk projek-projek kita. Banyak yang boleh dilaksanakan Alhamdulillah. Betul. Dan kalau kita lihat liputan-liputan sebelum ni memang banyak di berita Al Hijrah pun memang pernah buat liputan di negara-negara bergolak dan memang wujud bantuan-bantuan yang betul-betul memberikan manfaat kepada rakyat di Gaza. Khususnya saya kira yang amat pentinglah untuk anak-anak di Gaza adalah pendidikan. Betul. Jadi mungkin bagaimana sebenarnya bantuan-bantuan daripada rakyat Malaysia ni betul-betul memanfaatkan rakyat Gaza. Bukan setakat pendidikan saja, mungkin ada yang lain lagi. Alhamdulillah. Selepas 2010 kami berjaya masuk ke Gaza, September, Oktober 2010 melalui jalan darat berkenaan dan kami ikuti dengan beberapa misi. 2011 Jun 2011 bulan Ramadan kami bersendirian, maksudnya MyCare menganjurkan misi seramai 11 orang dan alhamdulillah berjaya memasuki Gaza. Dan ini merupakan proses-proses yang mana kami mengetahui dan memahami apa keperluan mereka. Dan polisi dalam MyCare ni kita ada need analysis. Sama ada maklumat ni daripada NGO-NGO di sana melalui observation kita ataupun pejabat kita di Gaza sendiri yang kita dah buka pada 2014. Jadi kita mendapat maklumat daripada keperluan mereka. Apa yang mereka perlu. Contohnya beberapa projek pendidikan. Kita bersama dengan Kementerian Pendidikan Palestin di Gaza. Contohnya ialah projek membawa murid-murid ataupun guru-guru ke sekolah. Apabila guru-guru tidak mendapat gaji, mereka tidak dapat ke sekolah sebab mereka tak ada kenderaan. Mereka semua pun orang biasa, orang miskin. Jadi MyCare mewujudkan satu projek, contohnya yang paling simple iaitu free bus to school untuk guru-guru. Itu contohnya. Jadi memang itulah keperluan masa itu. Begitulah juga dari aspek perubatan. Kita bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Palestin di Gaza. Contohnya projek yang menelan lebih kurang RM400,000 Malaysia iaitu tabung untuk perubatan orang-orang miskin. Apabila mereka perlukan surgery, perubatan, mereka tidak ada duit. Jadi mereka melalui tabung inilah memberi manfaat kepada orang miskin untuk mendapat perubatan. Jadi ada beberapa projek yang memang kita laksanakan berdasarkan keperluan. So, kita ada need analysis yang kita laksanakan untuk semua projek kita sebelum kita laksanakan. Dan saya pasti setakat ini pun memang kita memerlukan lagi bantuan dan juga sumbangan daripada penonton-penonton kita yang sedang menyaksikan. Jadi mungkin Doktor boleh kongsikan bagaimana mereka boleh sama-sama membantu menyumbang bersama dengan MyCare. Beberapa projek yang kita telah laksanakan yang boleh sebab di highlight sebagai ikon kerana projek-projek ini diberi nama. Contohnya kerjasama Palestin Malaysia. Contohnya kilang roti, ternakan lembu, pertanian dan yang paling menyentuh perasaan saya baru-baru ini ketika saya sampai Gaza ialah projek pertanian yang nilainya lebih kurang RM480,000 di atas 100,000 meter persegi tanah. Dan kita alhamdulillah saya sendiri dapat melihat hasil tembikar yang beratnya lebih kurang 7 kilo. Jadi begitu subur sekali. Jadi ini adalah merupakan projek-projek yang kalau kita lihat pertanian tadi, yang pertama dia memberikan sumber makanan kepada rakyat di Gaza yang memang dikepung dan sebagainya. Yang kedua dia memberi peluang kepada pekerja-pekerja. Maknanya peluang pekerjaan. 60% daripada rakyat Gaza tidak bekerja sekarang ni. Dan juga yang ketiga ialah hasil keuntungan daripada projek ini kita sumbangkan kepada mereka yang memerlukan itu orang miskin. Jadi harapan kita sebenarnya untuk masa depan ini yang terdekat selepas saya kembali daripada misi baru-baru ini, saya dibawa untuk bertemu dengan Timbalan Menteri Kesihatan contohnya. Dan beliau menyatakan hasrat untuk seandainya kita boleh membantu. Antara projek yang kami kenal pasti yang masa terdekat ini ialah 3 projek. Yang pertama ialah perubatan. Yang mana lebih 1,000 orang sekarang ini menunggu giliran untuk mendapat surgery ataupun rawatan. Dan saya mencadangkanlah insya-Allah kita akan menghantar lebih kurang 15 doktor tiap-tiap batch untuk membuat operasi ataupun rawatan di sana. Itu permintaan Kementerian Kesihatan Gaza sendiri. Dan insya-Allah saya kira kita akan berbincang dengan agensi-agensi kerajaan berkaitan di sini, mungkin Kementerian Kesihatan Malaysia untuk sama-sama memudahkan bagaimana rakyat Malaysia boleh menyumbang. Dan di selain daripada itu ialah untuk perubatan-perubatan ini yang mana kita menyerulah kepada rakyat Malaysia untuk terus menyumbang kerana
selain daripada kepakaran yang memang menjadi fokus kepada MyCare, tapi sumbangan-sumbangan ini perlu untuk membeli ubat-ubatan, untuk memberi gaji kepada doktor-doktor di sana dan lain-lain keperluan yang mana kita memerlukan. Saya sebut tadi 3 projek. Yang pertama ialah kesihatan, iaitu penghantaran doktor. Yang kedua ialah dari segi projek perumahan yang saya lihat sendiri, satu kawasan perumahan yang sangat dhaif, tidak ada sumber air, tidak ada saluran pembentungan yang baik, dan itu merupakan projek 5 tahun yang mungkin kita akan plan, yang bermula dengan tahun pertama. Dan yang ketiga ialah projek sosioekonomi, iaitu microkredit yang merupakan satu ikonik projek kita dah laksanakan sejak 2012 lagi dan masih berjalan hari ini. Tiap-tiap penerima usahawan baru $1,500 saja mereka boleh memulakan projek seperti menjadi tukang jahit, menjadi tukang gunting, dan baru-baru ni saya melawat satu minimarket yang dihasilkan oleh 2 remaja, 2 pemuda. Seorang tu graduan daripada bahasa Arab, seorang lagi graduan daripada IT. Mereka tidak ada pekerjaan. Kita perlu bantu mereka untuk memulakan kerjaya mereka, dan mereka akan menggaji orang lain untuk jadi peluang pekerjaan yang pertama. Yang kedua, ekonomi akan berkembang, dan yang ketiga insya-Allah seterusnya masyarakat akan berpeluang untuk nikmat. Jadi inilah antara beberapa projek yang kita katakan bahawa sangat diperlukan di Gaza hari ini, insya-Allah. Bukan saja kita bagi ikan ya tuan, kita bagi pancing. Kita bagi pancing. Itu memang konsep kita semenjak daripada 2011 lagi, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak Profesor Dr. Muhammad Zain Kandar, ahli Lembaga Pemegang Amanah MyCare. Saya kira semuanya dah jelas ya Azidah, dan apa yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Zain tentang projek-projek yang giat dijalankan di Gaza, insya-Allah dengan golongan-golongan profesional yang mengikuti MyCare, insya-Allah boleh memberikan buah fikiran yang lebih banyak untuk membantu mereka meneruskan kehidupan, bukan saja bantuan yang bersifat on off, tapi sentiasa berterusan, ada kesinambungannya, insya-Allah. Sustainable, insya-Allah. Okey, baik, itu cakap terima kasih kepada doktor. Jadi kepada anda juga boleh membantu memberi sumbangan seperti yang tertera di kaca TV. Sama-sama kita membantu, ataupun keterangan lebih lanjut, maklumat ke, boleh pergi ke Facebook MyCare, insya-Allah. Okey. Baik, kita dah sampai penghujung rancangan sebenarnya. Kita break dulu. Kita break dulu, pergi minum kopi dulu. Kembali selepas ni. Jangan